klik-klik. Atau udah kuliah maghrib ni kepak. Ni izni apa? Izni pertama. Tunggu dah. Cegak dah bodoh lah tu ni. Tak kerti masa. Betul tak? Jadi bila kita akan tunggu tu? Isnin keempat malam Selasa. Waktunya dekat maghrib. Tu barulah kita pergi tunggu. Pasal ada kuliah lah tu. Tapi ustaz mari tu pasti tak? Belum tentu. Accident ke, sakit ke, ada emergency ke berapa. Itu dia panggil mutajaddid mauhum. Proses yang belum dipastikan, cerak, disertakan dengan mutajaddid maklum, itulah masa dia. Iktibar serta proses yang belum pasti dengan proses yang sudah dimaklumi, itulah masa. Berapa masa? Itulah laisa syai'un mutahaqqiqun yuqalu lahu zaman. Tak ada sesuatu yang cerak boleh dipastikan untuk dikatakan inilah masa tadi. Sebab tu tak boleh cila masa. Sebab tu Tuhan kata ana dahr, akulah masa ini, akulah yang menjadikan masa. Anak ada mencaci maki masa, sedangkan akulah yang menjadikan masa. Tapi payah lagi nak payah tu. Ulama mutakallimin kata senangnya beginilah. Masa tu ibaratun an harakati syamsi wal qamari alal falaki. Ibarat daripada bergerak matahari bulan di atas falak dia. Maka bila Tuhan cepat kau orang panggil pergerakan bulan matahari, maka masa tu jadi cepat. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidak berlaku kiamat itu sehingga dipercepatkan masa-masa. Masa ni cepat. Setara mana cepat? Fatakunu sanatu kasyahri. Setahun tu serupa sebulan. Sekejap 2020 tu berapa lakah dah tahun 2020 tu tak? Nak 2020 tu lah kita duduk berok, bangun tidur berok, tak tahu duit ke mana. Kan gitu. Nak 2020 tu sekejap ni 2023 selai berapa tahun dah. Macam sebulan, betul tak? Ni nak akhir dah ni. Kalau ikut tahun Syamsiah kan, 2 bulan lagi masuk tahun baru pula 2024. Fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal jum'ati. Sebulan tu seperti seminggu. Wa takunu jum'atu kal yaumi. Seminggu tu seperti hari. Hari tu Jumaat. Hari ni Jumaat pula. Allah, cepatlah Jumaat ni. Nak kata gitu? Wa takunu al-yawmu kas-sa'ati. Dan sehari tu serupa dengan senja. Senja. Dan senja ni kadamratin nar. Kau kal ihraqin nar. Seperti cucu api. Nyala mampu. Kejap. Senja kau tengok. Angkat senja dah. 7 belum ni cepat pula maghrib. Lagi. Tak ada nak buat ni. Tapi jangan kata dah tak ada ngaji buat apa. Jangan. Kita mengaji ni tak semestinya kita boleh buat amal masa lelah ni. Mungkin ke depan hari kita masa lapang banyak daripada masa sibuk. Kan gitu. Kita sempat buat kerja-kerja ni. Itu. Nak kira tak ada semua lah. Pak mati tak ada ni. Kalau kita tu tak ada niat nak buat amal. Baik, habis itu. Kalau gitu 4 rakaat sebelum daripada asar ni ghairu muakkad. Tidak ditutup dengan kuat. Bukan maksud tak ditutup kuat tu mana tak buat lah, tak usah lah. Tak ada faedah lah, faidah tak lah. Bukan mana gitu. Ada fadilah pasti. Bahkan Nabi kata rahimallahu liman shalla arba'an qabla al-'asri. Allah merahmati akan sebagai rahmat yang khusus bagi mereka yang sembahyanglah ia 4 rakaat sebelum daripada asar. Jadi semaya rawati asar tak ada yang muakkad, melainkan ghairu muakkad. Gitu. Habis. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib.
Tu. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, yakni sebelum daripada semaya maghrib. Ini berdasarkan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi. Dalam riwayat yang lain Nabi kata sallu raka'ataini qabla al-maghribi. Semayanglah oleh kalian 2 rakaat sebelum maghrib. 2 kali Nabi ulang. Summa qala fi salasati, kemudian Nabi sebut kali yang ketiganya sallu raka'ataini qabla al-maghribi liman syaa, bagi siapa yang nak semaya 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau hak selepas maghrib itu rawatib muakkad. Sebagaimana Abdullah bin Umar sebut tadi, wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat semaya sunat kemudian daripada semaya fardu maghrib di rumahnya, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buat di masjid tu tak apalah, tidak bid'ah dolalah. Tu mana dalilnya sahabat-sahabat ahlus suffah tak ada rumah, memang mendiami di masjid Nabi. Bermustautin, bermukim di masjid Nabi, tidak bermustautin, bermukim mendiami, menetap di masjid Nabi. Tak ada rumah, nama ada ahlus suffah. Tak ada rumah ahlus suffah, duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Duk agak apa masjid Nabi, lepok-lepok minum kopi dah, duk ngaji. Tu fok-fok ahlus suffah ni, fok-fok hak bersiap sedia kalau ada mari wahyu hak baru, mereka lah hak mula-mula akan hafal, akan jaga, akan mengaji, menanya. Tu. Jadi kalau Abu Hurairah bila turun ayat zakat, dia apa dak? Apa? Yang mengaji dak bab zakat, mengaji dengan Nabi. Tapi dia sendiri nak keluar zakat masa tu boleh tak? Jangan nak keluar zakat, dia sendiri tu asnah dah. Dia sendiri tu fuqara wal masakin. Kayak gitu. Abu Hurairah ni satu hari di zaman Sayyidina Umar dia jadi gubernur, jadi menteri besar. Dia tengok orang hidang makan yang sedap-sedap, dia pun senyum saja. Ini ada lagi tak Riyadhus Shalihin. Kata kenapa Abu Hurairah senyum saja? Dia pun teringat, dia kata aku teringat zaman hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang nak makan lagu ni. Bahkan kami ni pernah semaya ni rebah. Kenapa? Sakit perut menahan lapar. Lebih-lebih aku rebah gelepar pula. Mari orang jet atas pada tekuk. Ingatkan aku tu sawai. Padahal aku tidak sawai gila babi dah. Tapi sakitnya perut aku tu menahan lapar. Tu Abu Hurairah. Tapi sekarang ni tu Abu Hurairah tu jadi kaya dia. Tapi bukan sebab dia jadi MB kaya. Dia kaya tu dengan sebab dia nego. Dia kaya dengan sebab nego. Sayyidina Umar pernah syok. Abu Hurairah ni main gapo sampai dia kaya gitu mu. Maka buat siasat harta dia. Ternyata teluh. Abu Hurairah ni tidak orang makan risuah, tidak. Kaya dia tu kerana sumber usaha dia menego kuda. Bukan menego pi kuda kat sini, menego kuda. Dia menego kuda. Tu Abu Hurairah. Jadi masa ngaji tu, dia nak bayar zakat ke mana? Dia sendiri asnah. Patut-patut boleh tak? Ngaji buat gapo? Kalau boleh buat amal. Dah. Ngaji tu tak semestinya kita sendiri boleh buat amal. Barangkali kita sendiri tak boleh buat amal, tapi orang lain nak beramal tu tak reti, boleh tanya kita. Kan gitu. Tu. Ataupun satu masa lagi kita boleh buat amal ke. Boleh jadi Pak Abu Hurairah tu. Tengah duk ngaji dengan Nabi tu, dia fuqara wal masakin, ahlus suffah. Boleh nak bayar zakat? Tak boleh. Dia sendiri pun asnah. Makan pun tak cukup. Makan pun tunggu Nabi ajak. Kayak gitu. Pernah satu kali tu dia lapar. Dia pun tengok Abu Bakar masuk masjid. Dia kata,
Nak walak tanya soalan. Nah, takut-takut wakar ajak pergi makan nasi. Ni. Dia pun sudah wakar semaya dia pun wakar tubik masjid, dia pun pergi. Kejap-kejap nak tanya soalan sikit. Nah, ya Abu Bakar nak tanya soalan sikit. Soalan apa? Tanya belah-belah jalan ni. Tanya dia pun jawab. Pak sampai rumah, Abu Bakar tak ajak masuk rumah. Dia kata, oh. Aduh, nah. Klik masjid, duduk mata Sayyidina Umar pula. Dia kata, Umar takut nyajak Umar. Nah, buat apa tu juga. Umar jawab sampai rumah. Ada apa dah? Jawab dah. Lepas tu gitulah. Tak ajak juga masuk akhir rumah. Akhirnya duduk di masjid, tunggu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, dia pun hunggah-hunggah lagi nak tanya soalan. Rasulullah kata tak salah walau tanya ya Abu Hurairah tahu dah mula apa. Nah, mari kata. Masuk. Ni ada roti, ada kambing, ada susu. Tapi bukan musuhnya, mau panggil habis. Semua ahli sufah dalam masjid tu. Abu Hurairah kata sudah. Mula-mula suka dah ya kata. Mula suka dah. Puas hati. Rasulullah semua orang akhirnya tu ni kenyai kakak anak. Kalau Rasulullah suruh panggil juga ahli sufah lain. Dia kata tak ada kaku dah lah. Tak ada kaku dah lah. Pasal Rasulullah suruh dia hak tu dia khidmat. Tuai susu, ambil cobek roti, ambil daging, bui. Sorga. Nali ayah takutnya habis. Habis ahli supah makan tu kenyai. Nah, barulah Rasulullah kata, ni tinggal kita dua ni. Makan Abu Hurairah. Makan tu kat dia kenyai botak. Nah, kata tu habis lagi. Dah habis lagi. Giwi ke jiran-jiran pula. Tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan hak nampak sikit tapi mencukupi bahkan lebih. Tu Abu Hurairah. Banyak dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah baca hadis cerita Abu Hurairah. Jadi nak ceritanya, tekoh dia duduk mengaji dengan Nabi tu boleh kali buat amal. Boleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infak, wakaf, sedekahlah rezeki yang kami bagi milik pada kamu sementara hidup di dunia ni sebelum kamu mati. Boleh buat amal. Nak infak mana dia sendiri pakai selas pun rumah pun tak ada dah tu. Tapi ke depan hari kita belum pasti, belum tahu. Itu lagu tu. Macam duduk mengaji bab tayamum kau berapa semua bab lah. Kata tayamum ngaji buat gapo air belana-lana Syabah tak aje foto. Ingat kata tayamum tu sebab tak ada air. Dia mungkin tidak sebab tak ada air saja tayamum ni. Baik. Jadi 2 rakaat sebelum daripada maghrib itu ghairu muakkadin. Sunat rawatib yang tidak ditutup dengan kuat. Tidak ditutup dengan kuat. Tutup juga tapi tidak kuat tutup dia. Sebagaimana hadis tadi lah. Hadis Nabi kata sallu raka'ataini qabla al-maghribi. Sallu raka'ataini qabla al-maghribi. Sallu raka'ataini qabla al-maghribi liman syaa. Itu. Kali yang ketiganya Nabi tambah liman syaa. Semaya olehmu 2 rakaat sebelum maghrib. Semaya olehmu 2 rakaat sebelum maghrib. Semaya olehmu 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang nak semaya 2 rakaat sebelum maghrib. Itu dah. Tapi kalau hak lepas maghrib itu rawatib muakkad. Itu dah. Habis. Dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Gitu tu semaya 2 rakaat sebelum daripada isya tu semaya sunat rawatib ghairu muakkad. Tapi kalau di pondok tu tegah benar. Tak kira lah almarhum Tok Guru Ambo, Tok Guru Pak Sahamid Gunung. Kalau yang mengajar 2 jam. Contoh 2 jam tu bukan 2 jam macam kita ni. Contohlah ni maghrib tak sampai pukul 7. 9:59 masuk dah maghrib. Dia puasa. Kalau gitu dia buka puasa dulu. Dia buka puasa. Orang lain semaya habis dah. Baru dia tubik rumah. Dia kata pukul 7.20 lah.
baru tubik rumah. Dia tubik rumah tu, nah, dia semaya dulu 2 rakaat. Lepas tu dia suruh qamat. Lepas tu semaya maghrib. Nah, sudah semaya maghrib, wirid dia tu wirid stay pondok lah, panjang. Amanah Rasul syahidallah gapo semua, wirid madaniyah hok panjang. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima ya latif apa semua. Apa tahlil la ilaha illallah apa? Sudah tu semaya sunat. Sudah berdoa gapo semaya sunat. Sudah semaya sunat baru nak start kita. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Isyak dah Isyak dah. Baru start ngajar kuliah maghrib. Pas saya mula tu guru mengajar. Sejak pertama tu dia uli dulu. Dia uli tu maknanya duk ayat tu lah, benda tu lah. Wajib kenal Tuhan, hukum sifat Tuhan, hukum ketuhanan, hukum akal, sifat 20 habisnya uli. Makna wujud gapo sejak pertama, round pertama. Habis siapa istighna iftiqah gapo apa, kerasulan kenabian, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi. Nah, tahu apa lagi? Sidi amanah tabligh fatanah tu juga adalah. Lepas tu hak kiamat. Lepas tu masuk pula bab taharah. Nah, asmaya. Kena cuma cuci, istinja gapo, lepas tu masuk rukun qauli, fi'li, qalbi. Dah. Betul Fatihah, takbiratul ihram gapo semua-semua. Habis sejak pertama tu barulah qala al-musannifu rahimahullah. Sejak pertama tu li fardu ain. Sejak setengah yang kedua tu barulah masuk baca kitab. Kira sudah ku apa kalau 2 jam setengah mengajar. 2 jam setengah enggak? Kalau start pukul 8. Nah, dia kata pukul 8 lebih ya start. Pukul 9 sejam. Pukul 10 2 jam. 10 lebih 10.45 tu baru sudah. Baru Allahu a'lam. Baru Allahu a'lam. Lepas tu komak-komak aja kita. Dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru besok. Pasal bel tu bukan bel masuk waktu. Bel tu sebagai sunat sebelum semaya. Hok bagi semaya dia bang. Ya dah. Lepas tu ni sunat rawatib ghairu muakkad pun dia buat juga. Semaya sunat dulu, bukan kata sudah bel dekat lewat dah ni. Dah. Semaya dia tu 2 rakaat isyak, 2 rakaat qabla al-isya. Nah. Tu. Sudah semaya sunat tu barulah qamat, barulah semaya isyak. Tapi wirid lepas isyak tu dia pendeklah sikit lah. Wirid lepas isyak dia pendeklah. Lepas tu barulah semaya sunat lepas isyak. Lepas tu dia semaya witir pula. Lama sehari tu pukul 11 gitu, 11.30 baru sudah lah ngaji. Lepas tu setengah-setengah ustaz kita tu dia praktik kau yang kampung, mampu kerah kau yang kampung selok. Selok kau yang kampung. Padahal kalau kita tengok sini kan, 2 rakaat dahulu daripada isyak tu ghairu muakkadin. Sunat rawatib yang tidak kuat tuntutan. Jadi kata orang kampung tu kita tak samuh lah. Itu molek gitulah, tak samuh. Orang kampung. Tu macam orang kampung macam sorak-sorak gini, tak samuh lah. Tak samuh ni bermudah-mudah. Maksudnya kalau lewat kat kita semaya selalu isyak. Tak ada pasal ghairu muakkadin. Lepas tu kalau kita nak semaya juga, biasa dah duduk semaya tak tinggal, boleh. Kita qada lepas semaya isyak, semaya sunat. Sunat rawatib qabla al-isya tu ba'da al-isya sebagai qada bagi orang yang senantiasa buat. Orang yang sama-sama buat boleh. Qada. Niat qada boleh. Tapi orang senantiasa buat lah. Kalau orang macam kita memang tak buat, nak qada buat gapo, muju bagus tak buat. Tu. Habis itu. Tapi kalau rakaataini ba'dal isya fi baitihi tu semaya 2 rakaat selepas isya di dalam rumah tu orang panggil rawatib muakkad.
dah, rawatib muakkad. Jadi kata-kata tu kita ni kadang-kadang hak dia ngaji di pondok tu semuanya ni praktik kau kampung belaka. Sakitlah sikit. Nah, habislah nak praktik kau kampung belaka. Kalau gini ni tak ada kitab soal habuk yang mengamuk habislah tu guru. Sungguh. Tu guru ni kita tak ada puya marah, nyandar dinding puya marah, kita ada tapi duk lata puya marah. Ya adab sungguh. Ada kita ngaji pondok tu gitulah. Nah, tapi dengan orang kampung kita buat gitu, apa kerah orang kampung. Yang mari nyandar bila-bila tunggu isyak pun mujur dah. Nah. Mujur seduk ngamuk ke apa lah. Ada ustaz kita ada yang ngamuk. Sebab dia duduk ngaji di pondok tu gitu. Jadi bila dia pergi ngajar ke surau masjid orang kampung, dia tengok orang kampung duk nyandar dinding, pada ada masa aku mengajar. Wah, yang marah. Ada gitu. Nah, tinggal tu kau yang ngajar dah tu. Kejutkannya orang kampung. Mana ustaz ngaji? Dia dak ngaji tapi dia lekat. Hak dia ngaji di pondok, nah. Jadi nak tatbik, nak laksana juga di orang kampung tu bahaya. Orang kampung ni kita kena banyak tasamu. Nah. Dia mari hatuk punggu dia dinding masjid tengah gitu pun mujur dah. Nah, biarlah tengah ada tidur. Biar dia lah, nah. Tak apa. Lagi pula orang bayar. Ya betul salah kau tu. Nah. Baik, habis itu. Dan rawatib Jumaat. Habis itu dah. Dan rawatib Jumaat ni hal lain pula. Nak cerita pada hari Jumaat lagu mana? Ada dah rawatib. Ada lah. Dan bermula rawatib pada semaya Jumaat. Gitu. Dan rawatib Jumaat ini dan bermula rawatib pada semaya Jumaat itu seperti zuhur jua. Yani bandingannya seperti rawatib pada semaya zuhur juga. Lagu mana wajah syabahnya? Nak tafsir wajah syabah. Yani 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur itu muakkad. Nah, artinya 2 rakaat sebelum Jumaat, 2 rakaat selepas Jumaat itu muakkad. Kalau tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat sebelum Jumaat, 4 rakaat selepas Jumaat, hak 2 rakaat kita tambah lagi tu orang panggil ghairu muakkad. Sama seperti zuhur juga. Tu. Nah. Habis. Kerana orang panggil Jumaat tu kata setengah ulamanya ialah asalnya zuhur. Lepas tu maknanya 2 rakaat lagi, iaitu dengan khutbah, 2 khutbah. Tu dengan 2 khutbah. Lepas tu setengah-setengah ulamanya 2 khutbah tu. Mesti kita kena dengar khutbah tu bukan dengan isi tajuk pada hari ini, bukan. Dengan maksud dengan kata dengan khutbah tu dengan rukun khutbah. Itu maksud dengan khutbah. Dengan rukun khutbah. Tapi dengan isi dia pun tak apa lagi molek lagi bagus. Tapi maksud dengan kata dengan khutbah tu dengan apa? Dengan rukun khutbah. Mana? Puji Allah, selawat atas Nabi. Pesan dengan takwa Allah, baca ayat Quran yang sempurna. Sempurna orang panggil ayat dia. Itu. Gitu juga khutbah kedua, kamu apa? Maka sebab tu untuk imam nak khutbah tu kena ada wudu. Kena ada wudu, bukan ceramah biasa ni. Ceramah biasa tak apalah, ketuk bersama-sama ceramah tu prik ni dia ni. Tak apa, tak ada kena ambil semaya. Kalau khutbah Jumaat tak boleh. Ibadah. Patut boleh banyak gerak boleh. Sebab tu ada pergi tukar tebah tu. Pergi dia ke, tak sebut tu. Banyak. Ni buat apa ceramah politik. Gegah tahu nak marah ke menata Yahudi Zioni pun. Tapi jangan sampai melompak dah tu. Menata Yahudi. Dia kena duduk game boleh. Jangan duduk gerak lebih banyak. Tu. Lepas kena mualak. Mualak ni betul tu. Lepas khutbah pertama, khutbah kedua. Lepas khutbah kedua dengan semaya kat takbir kena berturut-turut mualak. Tak boleh senggil lama. Sebab tu lepas jadi Tuk Khatib tu hak afdal jadi imam ialah yang berkhutbah, khatib. Dan tak boleh senggil lama.
Jangan tok khatib tu lepas nak turun jadi imam. Betulkan soft, rapatkan soft. Ni ada kosong lagi tu. Hak belakang tu naik tu. Hak atas tu main. Apa ni blebel pula. Ngongeng popek. Kat 5 minit popek. Putus mualak. Lama ke panggil. Tak boleh lama-lama. Cukup istawu wa'tadilu istawu sawsufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Betulkan soft, penuhkan soft. Yang kosong dimasuki, rapatkan soft. Lepas tu Allahu Akbar. Salli fardal Jum'ati raka'ataini ada mustaqbal qiblat imaman. Ini niat imam. Pasal Jumaat ni tak sah kalau main seorang tak sah. Wajib kena niat imam. Makmum pun wajib kena niat makmum. Gitu dah. Pasal apa tu? Kita tiap-tiap hari Jumaat tu disuruh berhimpun pakat pergi ramai-ramai. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul ba'. Karena tak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati li'anna fihi taqumus sa'ah atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hari yang terbit padanya cahaya matahari ialah hari Jumaat, karena bahawasanya berlaku padanya itu hari kiamat. Jadi sebab tu kita pun pakat pergi ramai-ramai masjid tu berlatih. Tiap minggu tu berlatih berhimpun. Sebab nantinya bila tiup sangkakala yang kedua berlatih. Ni tak ada berlatih dah lah. Tak ada rehearsal dah, live. Tiap-tiap minggu ni rehearsal baru ni. Rehearsal tiap-tiap Jumaat tu rehearsal ramai-ramai yaumul jam'i pada hari berhimpun. Maka bila tiup sangkakala yang kedua tu tak ada rehearsal dah, live. Pakai bangun kubur lah. Pakai pergi kepada mahsyar. Tu. Jadi kalau orang syaqawah, orang celaka, itu jalan nak pergi kepada mahsyar. Mana pada mahsyar? Pada Arafah kata setengah ulama. Pada Arafah tu dengan pinggiran Zubair, cuba buka map location tengok jauh mana dah ni. Kalau baki akhirat dengan celaka, syaqawah, itu jalannya dengan muka. Jalan dengan muka. Berat. Nya belik ke malaikat rata tekak, lepas tu nya heret, nya seret. Seret tu jalan dengan muka. Tu kalau hak celaka ahli syaqawah. Tu. Tapi kalau ahlu sa'adah, puak-puak su'adat, puak-puak yang bahagia ni, siap dah kereta terbang. Kereta terbang siap dah. Dia panggil Najib. Bukan Najib bekas Perdana Menteri kita tu, bukan. Untuk terbang dia panggil Nujubun, Najib. Segala Najib dia panggil Nujub. Nujub segala uta-uta terbang. Seekor uta panggil Najib. Uta ni belak sikit lah terbang. Terbang pas mana? Pas pada depan pintu pagar syurga tu. Siapa malaikat kata, fok mana mari tuju lah ke syurga ni. Kata setengahnya, takut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Siapa depan pagar syurga? Malaikat tanya, siapa fok awak ni? Kami ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah dihisab amalan-amalan kalian? Ada. Sudah ditimbang amalan kalian atas mizan? Tak juga. Sudah kalian baca kitab-kitab catatan amalan kalian? Tak juga. Dia kata kena undur balik tu. Laju benar tu, semua tu kena buat dulu undur balik. Katanya hok naik Najib tadi ni. Hok naik uta terbang ni kata, ada gapo-gapo kau tuan-tuan semua yang malaikat nak bagi kepada kami semua ni supaya kami boleh ditimbang amal di atas neraca. Sebab tak ada gapo sekali kami hidup di dunia ni. Malaikat beramal untuk Allah Ta'ala. Beramal sehingga kami ni mati pak Tuhan suruh supaya mari selalu sini. Kami lagi. Ada sini. Itu nak ayat kata, ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad SAW ni di dunia
tak memiliki kekayaan harta ke apa, tapi buat kebajikan, buat amal ibadat, nak kepada syurga Tuhan, pakit-pakit berupah depan lalu dah. Ha? Dakhalal jannata bi ghairi hisab. Masuk syurga ia tanpa hisab. Ha, ada hisab. Nak hisab mana harta tak ada, pakat tak ada. Ha? Ada pun sedekah, ada pun derma, ada pun. Ha? Nak hisab ke apa? Ada ke perkara? Tu. Habis. Ya. Lagi banyak kita milik, kita sumber dapat harta, lagi banyaklah hisabnya bercara. Mari mana, sumber daripada mana, belanja ke mana, sudah. Nah. Habis itu. Dah, habis itu. Kemudian kata dia setengah daripadanya. Setengah daripada beberapa sembahyang sunat. Habislah cara ke rawatib. Jadi rawatib itu ada rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Hak muakkad 10 rakaat. Mana? 2 sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Asar tak ada rasa. Nah, asar tak ada rasa hak muakkad. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Itu dah. Kemudian ghairu muakkad pula, ingatlah 2 rakaat jadi 4 sebelum zuhur, 2 rakaat jadi 4 selepas zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Lepas tu 2 rakaat sebelum isyak. Habis situ. Ada pun lepas subuh jangan hidup semua. Rawatib lah, kalau semuanya kodok tak apa. Nah. Ada sunat gitu. 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Nah. Aulanya kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh je nak buat 4 selalu sama pun. Dah. Tapi hak aulanya 2 rakaat, 2 rakaat. Pasal hak tu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pasal lain-lain tu. Nah, lain-lain. Hak muakkad 2 rakaat, ghairu muakkad 2 rakaat. Tak kira kita nak usolli sunnatan raka'ataini sunnatan muakkadatan wa raka'ataini sunnatan ghairu muakkadatin. Tak kena niat begitu nak ni. Lain-lain. Jadi buat dua-dua. Nah, tu aula. Kalau tidak kita semaya sunat mutlak. Nah. Setengah daripadanya lagi ialah semaya sunat duha. Tengok. Ni semaya sunat ni. Semaya sunat duha. Berapa rakaat? Sekurang-kurangnya duha ni ialah 2 rakaat. Tu. Tapi Nabi SAW diberitakan semaya duha ni sebanyak 4 rakaat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ia semaya duha tu 4 rakaat. Itu. Kemudian wa yazidu, dan menambahlah ia Nabi masya'a akan barang yang dikehendaki lah ia. Maknanya kadang-kadang tambah juga. Kadang-kadang 4, kadang-kadang kadang-kadang 4 ya, kadang-kadang tambah lagi. Gitu. Itu sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya duha tu lagi pula yang terlebih afdalnya ialah 8 rakaat. Tu hak afdalnya 8 rakaat. Karena berdasarkan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuklah oleh Nabi SAW fi baiti, di dalam rumahku, fa sallat duha, dan sembahyang ia Nabi akan duha 8 rakaatin, 8 rakaat. Tu. Jadi hak kata pak tu barangkali Nabi semaya pak di masjid. Nah, kemudian Nabi semaya pula pak di rumah. Tapi hak ninya kata Aisyah kata tak, Nabi SAW masuk ke rumahku
Kemudian Nabi semaya duha 8 rakaat. Maka sebab tu hak afdal kayaknya 8. Tapi sebanyak-banyak duha ialah 12 rakaat. Hak 12 rakaat ni Nabi sendiri tak ada diberita ke buat. Tapi Nabi sendiri sebut fadilat. Dia panggil sunnah qauliyah. Hak tadi sunnah fi'liyah. Mana Nabi kata, man sallad duha 12 raka'atan. Barang siapa yang sembahyanglah ia, barang siapa akan duha 12 rakaat. Semaya sunat duha 12 rakaat. Gapo dia janjiannya? Banallahu lahu qasran fil jannati, nescaya telah membinalah oleh Allah baginya akan istana mahligai di dalam syurga. Tu. Jadi kalau dia tak ada duit nak buat masjid, semaya 12 rakaat. Sini. Ni ahli sufah ni tanya ni. Sebab ahli sufah dia ghibtah dipanggil. Ghibtah ni bukan deki, cemburu. Tengok sahabat hak kaya ni boleh infak, boleh sedekah, buat masjid. Bukan gitu. Kat buat masjid walau susah sakit buru pun istana dah. Man bana masjidan lillahi fil ardi, kama fasiqatatin aw asghar, banallahu lahu fil jannati qusura. Siapa yang membina masjid kerana Allah di dunia ni, walaupun seperti sebesar sarai burung. Tak ada orang buat masjid besar sarai burung tu, email nak masuk kepala buat. Kayaknya kecilnya sumbangnya dia untuk buat masjid, atau lebih kecil lagi daripada sarai burung. Sarai semut ke apa tak tahu. Siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, walau sebesar sarai burung atau kecil, banallahu lahu fil jannati qusuran, Allah telah bina baginya di dalam syurga berapa banyak istana-istana. Sedaplah sahabat kaya ni beru duit buat masjid, buat infak tu. Dia sahabat-sahabat ahlus sufah ni kan tak boleh nak ikut dah. Ni buka adalah ada 40 ada. Sahabat-sahabat ahli sufah, hak miskin, fuqara wal masakin, rasa ghibtah, rasa cemburu. Ya Rasulullah, pak kami pun nak buat juga istana esok. Dah lah dunia ni tak ada rumah tu. Tak ke esok pun duduk tepi. Kami pun nak ada istana juga dalam syurga tu esok. Nak mahligai. Maka Nabi berkata, man sallat duha 12 rakaat. Siapa yang sembahyanglah ia akan duha sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannati. Telah membina oleh Allah baginya akan mahligai istana di dalam syurga. Agak ahli sufah pun semaya 12 rakaat. Duha. Nabi sendiri tak ada diberitakan oleh Aisyah mengerjakan 12. Katanya ini sunnah qauliyah. Tu. Baik. Jadi sebab tu ada terkadangnya Rasulullah gemar ke sahabat buat. Rasulullah sendiri tidak buat seperti itu. Rasulullah buat sendirinya 8 rakaat aja. Ada buah ke 4 rakaat. Itu tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita si berat di atas umat. Kita si berat atas umat. Sebab tu saya tu kalau nak kira cara tu'u pondok ni berat lah atau orang awal ni nak buat kerja. Tapi kita kira orang awal ni kita buat mod. We sedap mari sorang, mari masjid. Dok gelisah lah panggil dia ni. Habis. Jadi hak diberitakan Nabi buat paling banyaknya 8 rakaat. Sebab tu kata dia, dan sebanyak-banyaknya lagi yang terlebih afdalnya 8 rakaat. Ini berdasarkan perbuatan Nabi, sunnah qauliyah Nabi, sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berdasar ke orang panggil fadilat, maka ada sunnah qauliyahnya. Nabi kata siapa semaya 12. Kalau gitu 12 tu sebanyak-banyak bilangnya rakaat, tapi tidak afdal. Karena afdal tu apa hak Nabi hijab. Habis. Bermula waktunya waktu duha tu bila?
Kemudian daripada naik matahari segala. Naik matahari segala itulah mula masuk waktu duha. Hingga ni nak raya. Selesai waktu duha bila? Hingga gelicir matahari. Itu dah. Hingga gelicir matahari tu nak masuk waktu sahur dah. Nah. Tu. Jadi waktu duha ni panjang lah kalau kira-kiranya. Nah. Kalau masuk naik matahari segala. Kalau lah ni kan. Pukul berapa? 7 lebih. 7? Lepas isyraq. 28 minit lepas isyraq. Barulah orang panggil segala naik matahari dah. Tu. Isyraq ni asalnya perkataan apa? Keluar cahaya matahari tu. Memancar isyraq. Matahari tu memancar naik. Nak ambil daripada mana ke mana. Nak ambil daripada mana ke mana. Habis subuh. Baru panggil isyraq. Cahaya dia tu memancar tu. Kalau subuh tu fajar. Terbitnya fajar sadiq. Terbit fajar. Cahayanya belum macam balik lagi. Tapi kalau isyraq tu cahaya dia macar dah. Anak mula mana tu tahu kena tengok kalender juga. Orang falak dia tanda dah pukul berapa isyraq dia tu ni. Habis isyraq pukul berapa. Dia ada kira-kira dia tu. Ada kira-kira dia. Baik. Kemudiannya lah dah ni. Kita berhenti di duha ni lah. Inilah lafaz niatnya. Lafaz niat waktu sunat. Hak kena niat ni mahalluha fil qalbi. Niat tu dalam hati. Lafaz bunyi hak Arab. Kalau orang hidu-hidu macam bakar Arab, bunyi ginilah. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi kena buat 2 rakaat gitu dah. Tu. Bunyi ikut bahasa suratnya, sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau hak dalam hati kitanya, kita sedar tekoh doa Allahu Akbar tu, aku semaya sunat duha. Apa dah? Dari sini. Tak apa dah. Gitu. Bukan duk berok, duk makan Maggi ke. Bukan. Sah dah tu. Gitu dah. Habis situ kemudiannya kita sambung semula pula. Setengah daripada semaya sunat tu ialah sembahyang sunat 2 hari raya. Ni pun betul juga ni. Sebab setahun 2 kali. Banyak benar tak erti rupanya tu email kau berapa. Tak ingat takbir 7, takbir 5 yang sujud sawi pun ada. Yang ulang kelik semaya pun ada. Macam-macam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi wa 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salafa 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.